Yang ada hari tu apa? Cikgu Rusina ada maklum tentang sumatif. Okey, pentaksiran bilik darjah kita untuk PBD ni kita boleh pelbagaikan sebenarnya, dan perjumpaan dengan pegawai PPD hari tu dia kata kita boleh adakan periksa tetapi secara tertutup. Maknanya kita tak bagi tahu murid bahawa kita akan ada peperiksaan formatif. Maknanya peringkat dalaman sajalah. Contohnya masa matematik pukul 10 itulah kita jalankan secara individu lah, secara apa, tak ada kita maklum kepada murid. Dan sumatif ni biasanya saya rasa saya ramai cikgu-cikgu dah jalankan. Sumatif ni pelbagai sebenarnya. Setiap habis kita mengajar tu mungkin kita suruh budak buat buku aktiviti ataupun kita tulis soalan di papan hitam, kita bagi 2-3 soalan, ataupun kita suruh murid buat soalan melalui buku teks. Itu pun kira sumatif sebenarnya. Okey. Itulah sedikit tentang PBD. Saya rasa saya tak ulang banyak. Seterusnya ada tanyaan tak? Tak ada bos. Ada. Okey, baik. Baik, kita teruskan kepada saya nak tunjuk sedikit tentang DXKP je lah. Dapat tak? Dapat tak DXKP saya? Tak ada lah. Tak ada. Tak ada. Sekejap tak dapat ni? Tak ada lagi. Okey, baik. Sekejap. RPH lah. RPT. Dapat tak RPT? Dapat kan RPT? Okey, ni ada ni. Okey, RPT kan? PT ya. RPT ha. Ya. RPT tahun 3. Tahun 2, sorry, tahun 2. Jadi di sini saya nak cerita tentang RPT ni sebab sebagaimana apa Cikgu Rusina bagi tahu itu TP kita tu bukan semuanya dia sampai 6. Betul tak Cikgu Rusina? Betul. Jadi ada sesetengah RPT dan DXKP yang kita ajar tu. Contoh saya ambil tajuk yang ni, tajuk waktu ni, waktu dalam jam dan minit. Jadi kalau kita lihat tajuk 5.11 ni, 5.11 ni dia punya tajuk mengenal tu sampai TP 2 je. Betul tak?
Kalau tajuk 511 ni sampai TP2 sahaja. Betul ke tak ni? Cikgu Maknanya Zahab, bila Cikgu Zahab ya, jelas sikit ya. Mungkin tak jelas kat sini sebab tulisan kecil. Jadi dia kecil kalau abang. boleh Ha. cikgu lain tu, cikgu-cikgu yang lain tu cuba buka buka dia punya dokumen standard prestasi masing-masing biar jelas. Jadi Ha. saya buka yang darjah 2 ni. Saya besarkan sikit, saya besarkan sikit. Ha. Bukan kita tak nampak mana standard prestasi dia. Dia gini, Ah. dia apa? Dia yang saya faham lah. Bukannya semua kita boleh bagi TP6 Hmm. kan? Sebab ada contohnya, saya ambil contoh tajuk paling senang tahun 2 lah. Sebab saya ajar tahun 2. Tajuk paling senangnya ialah yang mula-mula sekali ni ialah nombor. Ni, menganggar 1+5. Okey, menganggar nombor ni, dia punya TP dia sampai 3 sahaja paling tinggi. Jadi kalau kita nak bagi 6 tu tak boleh lah. Cuma sekarang ni mungkin kita boleh bincang cara-cara nak bagi TP tu macam mana. Sebab ada persoalan hari tu, kalau murid yang lemah, contohnya saya setuju cara yang kita bincang dengan PPD itu. Sebab kita bagi tahu PPD, murid yang malas, lepas tu dia tidur. Jadi, kalau kita letak satu kan dia kata tak boleh. Jadi macam mana tu? Ada murid langsung tak buat kerja. Kalau sini memang sampai 3 sahaja kalau murid tu pandai. Tapi kalau murid tu langsung tak dapat, boleh tak kita letak satu? Situ persoalan utama lah untuk kita bincang ini. Lepas tu contohnya membundarkan. 1+6 membundarkan, dia punya TP dia paling tinggi ialah sampai 3 sahaja. Membundarkan nombor bulat hingga ratus terdekat, TP paling tinggi yang kita layak bagi ialah 3 sahaja bagi murid yang menguasai untuk bundar. Jadi di situ kita kena fahamlah untuk pembahagian melibatkan standard prestasi dalam DXKP, dan saya terus pergi pada RPT pada hari ini. Sebab RPT ni pun daripada DXKP juga. Jadi sini kita boleh sama-sama fikirlah macam mana nak nilai murid kalau murid tu tak buat kerja dan juga selalu mendatangkan masalah lah. Seingat saya semua kelas adalah mungkin sama saja dalam 3-4 orang yang sekelahnya, rasa tak ramai. Ke ada kelas lain sampai 10 orang? Ada tak kelas lain sampai 10 orang? Tak ada. Tak Ada ada kan? 2-3 je. Nah, cuma hari ni untuk DXKP RPT ni cadangan daripada PPD hari tu, dan kita boleh masukkan TP kita tu dalam tu kan. Tepi tu kita terus boleh masukkan TP berapa kita hari ni untuk borang transit nanti. Kita boleh letakkan TP untuk borang transit sampai 3 ke sampai 4 ke, untuk contohnya tajuk, saya ambil contoh tajuk membundar tahun 2. Jadi TP yang paling tinggi untuk membundar ni ialah 3. Mungkin saya boleh masukkan TP 3 di dalam ERPS saya tu. Dan juga PPD hari tu ada share dia punya RPH ikut TP lah daripada PPD ni. Sekejap lagi saya share. Jadi saya rasa untuk RPT sampai situ saja. Sekejap lagi kita bincang selanjutnya. Seterusnya saya nak share
RPH ikut TP. Dapat tak semua? Dapat. Dapat, okey baik. Yang ni ialah RPH yang dikongsi oleh pegawai PPD yang datang sekolah kita gitu. Kalau kita nak ikut dia pun boleh, tapi kita dah ada ERPH, saya rasa ERPH kita lagi senang lah. Cuma ni kena satu line ni. Dia kongsikan RPH dia tu letak TP ni. Ni, TP2, TP3, letak ni untuk BM sebenarnya. Cuma untuk matematik lebih kurang lah. Dikongsikan RPH Bahasa Melayu. Jadi kalau dalam matematik, kalau kita buat RPH ikut yang PPD cadang ni pun, matematik belum lagi rasa, betul tak Roslina? Belum kan? Yang ni ERPH ni tak wajib lagi sebabnya tapi kalau kita nak mula boleh, sebab digalakkan kita apabila kita nak membuat aktiviti tu kan, kita rancang aktiviti tu kan, kan dekat kita bila nak buat ni sepatutnya kita berpandukan dokumen prestasi, standard prestasi tu kan dah ada tulis tepi tu kan. Ya, Jadi ya. kita tulis siap-siap kat tepi tu supaya nanti bila kita menjalankan aktiviti dalam kelas, kita tahu kita nak capai TP berapa untuk murid kita. Dia nak memudahkan cikgu, nanti tak adalah cikgu lupa TP berapa cikgu nak nilai. Jadi senang bila dah habis kelas tu, kita senang nak rekod dalam rekod pembelajaran. Tapi kata guru besar semalam tak wajib lagi, tapi PPD kata itu digalakkan kalau cikgu dah nak mula buat, dah boleh dah, dia kata macam itulah. Okey, baik. Jadi saya rasa ni sekadar maklumat kita, sebab yang ni cadangan daripada PPD, tapi sebagai maklumat lah, sebab setakat ni kita lebih selesa dengan ERPH yang sedia ada. Jadi yang ni sebenarnya kan dah tutup lah. Sambung sikit lah. Sebenarnya nanti dia diwajibkan bila kita dah TS25, sebab dia nanti melibatkan TS25 sebab sekolah kita belum didedahkan lagi kan. Okey, betul. Macam tu. Bila TS25 esok kita dah kena guna ni lah. Baik. Jadi saya teruskan lagi kepada, boleh saya sekejap je kan? Boleh kan? Boleh Jadi saya teruskan kepada borang khidmat bantu PBD. Rasanya dah Cikgu Rusina dah tunjuk gitu. Dapat tak? Borang khidmat bantu. Semua dapat kan? Ada. Okey, baik. Senarai semak bantu ni rasanya semua cikgu kena isi ni. Betul tak Rusina? Ke KP saja? Borang khidmat bantu ni sebenarnya tak semua kena, cuma kita kena tahu bahagian guru subjek ni apa yang perlu ada pada kita. Okey, yang pertama sekali cuba tengok rekod pembelajaran murid tu. Ya, betul. Ni nama baru dia, nama lama dia kita sebut borang transit. Maknanya bila dah ada dalam ni, cikgu wajib buat. Jadi semua cikgu kena isi ke ataupun macam mana ni borang ni? Yang borang ni, yang ni senarai semak ni membantu kita menyediakan. Maknanya macam contoh Cikgu Siti Zawahir baru ni dipanggil kan. Maknanya Cikgu Siti Zawahir baru ni dia sebagai guru kelas, apa perlu ada. Itu contoh. Nanti kalau kita mewakili, kalau nama kita naik, dia kata kita wakil matematik. Maknanya apa cikgu matematik perlu ada. Bila dia nak masuk kelas dalam, kalau ikutkan dia dulu bulan 6, bulan 7 dia datang kan. Tapi tak tahulah keadaan sekarang macam mana. Ini yang kita perlu ada, masing-masing simpan. Jadi saya maknanya sebagai senarai semak cikgu.
Kalau macam tu lebih baik kita bagi ke semua sekali lah. Ataupun saya masukkan dalam apa, Telegram nanti untuk sebagai rujukan lah, boleh masukkan file masing-masing. Baik. Cepat sangat ke? Tak ada kan? Seterusnya saya nak tunjukkan borang transit lah, ataupun nama baru dia. Baik. Inilah contoh borang transit, saya ambil kelas saja je lah. Borang transit ni saya nak kongsi lah, mungkin kawan-kawan pun dah buat. Saya rasa tak ada masalah. Borang transit untuk 2AF. Kecil. Kecil ya. Jadi kebanyakan murid ni biasanya dia dalam area 3 lah. 3 ni tengah-tengah. Jadi saya buat, kemungkinan kawan-kawan pun dah buat. 3 ni kita masukkan apa? Tahun 2 Ya, saya ambil tahun 2. Saya letak dulu semua sekali di kolom dia ni, saya letak 3 dulu. Semua saya masukkan 3 semua dulu. Sebab 3 ni rekod yang kira murid memang dapat lah. Lepas tu saya kena murid yang mana dapat 2. Contohnya untuk 2AF ni Adam Darwis ini ke, Fatin Batrisha dan sebagainya. Lepas tu baru saya edit untuk murid yang dapat 2 ataupun 1 ataupun dapat 4. Untuk menyenangkan kita lah, untuk borang transit, sebab dia banyak kolom. Kalau kita buat hari-hari nak masuk, lagi baik. Kan lagi cantik lah. Cuma kita saya punya pendapat lah. Ada tak info apa, respon daripada sahabat semua lah tentang cara-cara nak isi borang transit ni? Kalau kita nak buka hari-hari, itu rasanya lagi baik lah. Setiap lepas PDP, kita buka, kita isi. Untuk Adan Darwis atas kali ni contoh, 1+1=2 dia dapat. Untuk Ahmad Akif 3. Kita kena nilai seorang-seorang. Saya punya pandangan, saya letak dulu semua 3 semua sekali. Lepas tu saya pilih murid yang dapat 2 dan dapat 4. Nak tanya pendapat rakan lah semua untuk menyenangkan kita isi borang transit ni. Cikgu Sahar, boleh celah sikit tak? Boleh ha. Kalau Cikgu Sahar letak 3 semua, tadi kan dah beritahu dah. Contohlah kalau tahu 5 nombor perdana, paling bagus pun boleh bagi 2 je. Ya tak, ni saya punya letak dulu. Lepas tu saya akan bagi. Bukan. Sedangkan kita dah tahu kemahiran tu budak akan capai paling tinggi pun 2 je. Ni saya letak je dulu lah. Saya edit balik. Kalau kita dah letak 3 awal-awal lah, kita ada pula bagi 3. Sedangkan kemahiran tu sampai TP2 saja. Itulah mungkin kena edit balik lah kalau macam ni. Mungkin kita boleh bagi catatan ringkas dekat atas ni, kita conteng ke sikit. Sebab bagi saya tak buat terus dalam laptop ni sebab payah. Sebab saya print dan bawa masuk borang ni ke dalam kelas. Sebab senang nak catat. Sebab dia kata dia tak nak cantik pun. Ya, betul. Borang ni asalkan ada. Jadi itulah kita kongsi macam mana cara terbaik. Cara terbaik cikgu suruh print. Print lah. Print. Bawa masuk ke kelas. Senang kalau orang datang pun senang, kita ada catat apa. Dan saya rasa dekat atas yang kolom hijau atas tu mungkin kita boleh catatkan sikit lah. Dulu ada bincangan Lias. Betul tak Lias? Ada bincang sikit. Kita letakkan TP tertinggi dekat atas dia sebagai ingatan kepada kita. Dekat warna hijau tu kita tulis dengan pensel. Ni sampai TP berapa je boleh tinggi sekali. Dekat yang atas warna hijau tu kita conteng lah sedikit dengan pen ke pensel ke. Sebab kalau ikutkan sampai penyelesaian masalah baru ada 4, 5, 6. Kalau setakat mengira biasa bentuk lazim tu, TP3 saja.
Mungkin kawan-kawan lain boleh bagi pandangan lah. Nak print ke tak, tapi bagi saya elok print masuk dalam kelas. Bila free senang, boleh conteng-conteng. Macam tu. Cubalah kawan-kawan lah bagi pendapat. Okey, setuju dengan cadangan Puan Ruslina. Senang kita print. Kita print kosong lah. Sebabnya PPD dia bukan nak yang cantik ni, dia nak tengok kita buat tu. Kerja kita. Tak sekarang tu dengan pen merah ke, pen biru ke, janji ada catatan. Cuma jadi contohnya kan murid kita 40 orang. Contohlah. Jadi setiap waktu tu kita kena kena sentiasa alert lah. Untuk biasanya murid ni, yang murid lemah biasanya dalam 2-3 orang je lah. Dalam satu kelas tu, ataupun paling ramai 5-6 kot. Yang lain tu kita contohnya paling tinggi 2. Contohlah paling tinggi 2, kita letak dulu 2 kan. Semua sekali. Ambil yang paling lemah tu kita letak 1 ke, ataupun macam mana tu? Okey, cadangan saya macam ni lah. Kita dah catat dekat yang hijau tu kan, TP yang tertinggi. Okey, kita bawa masuk ke kelas. Jadi kita pasti budak yang paling lemah. Contoh kita nak letak TP nombor bunda tu 3 kan, paling tinggi kan. Okey, katakanlah Adam tu tak dapat 3. Kita catat bahagian Adam tu, kita nak bagi berapa. Yang lain tu kita anggarkan contoh, yang lain tu kita boleh bagi 3. Jadi tak ada masalah bila kita nak mengisi nanti dalam laptop nanti, kita isi je lah. Cuma kita kena pasti yang paling lemah ataupun yang paling tinggi. Okey, TP3 paling tinggi. Katakanlah yang paling tinggi kita nak bagi 3 orang je yang betul-betul dapat. 3 orang je lah kita catat 3. Yang dia Adam Dawis tu kata dapat 1. Kita buat 1, yang lain mungkin dapat 2. Cadangan lah. Ataupun kalau rasa macam ramai yang dapat 3, kita catat yang paling rendah tu. Betul juga Wan Rabiah cakap tu. Sebabnya PPD pesan ni, rekod pembelajaran ni wajib semua ada. Dia kata kita jangan rekod terlampau lama. Jangan dah 2-3 hari baru kita nak rekod, kita akan lupa. Sebab tu kalau kita dah print ni, sebenarnya sama-sama kita duduk sekejap tu pun kita dah boleh catat siapa yang tak dapat, yang tinggi, yang rendah. Macam tu. Sebab tu digalakkan kita print dan baru masuk ke dalam kelas. Sebab ni saya percaya macam saya lah juga, kalau tak catat terus, esok pun mungkin lupa. Kadang-kadang nama murid pun tak ingat nama. Mungkin ada masalah macam saya jugalah, tak ingat nama murid. Sampai sekarang pun ada murid yang saya tak kenal nama. Kenal rupa tak tahu nama. Macam tu lah. Betul, setuju. Sebab kadang saya lagi lah tak ingat. Jadi kita print kosong lah borang ni untuk masuk ke dalam kelas. Jadi kalau ada perkara berbangkit, kira-kira evidence kita lah untuk pengajaran kan. Jadi PPD ada bagi tahu gitu, kita catat lah di mana-mana kertas kosong selai pun kira simpan kertas tu. Dia nak, masalahnya pegawai PPD dia nak evidence. Jadi setuju semua lah. Kita buat macam cadangan tadi, Wan B dan Cikgu Ruslina. Memang dah print sebenarnya. Memang dia bawa tiap-tiap hari dalam kelas, dalam file tu. File PPD tu. Dan memang kalau boleh macam Cikgu Sal cakap tadi, kita catat pada kertas kan, pada kertas. Saya memang ada buku lah, buku tulis kan. Jadi saya catatlah nama budak yang mana saya ambil buku dia tu. Macam 3 AF ada 3 orang yang memang macam mana nak tanya, kalau kita nak bagi tahap pada budak yang dia salin je. Dia salin je yang kita tulis pada whiteboard tu. Dia tak, macam dia tak boleh nak mikir, salin je. Bila kita padam tu, kemenang gitu. Aniza boleh sambung sikit ya? Aniza, kita nilai budak ada 3. Kita tengok pada kita boleh secara lisan, secara bertulis, dan satu lagi secara apa ya? Tu.
Jadinya Niza boleh nilai dia secara lisan. Lisan. Bukan semestinya lisan pun boleh kita nilai TP dia. Tahu. Kita jangan ingat budak tak buat kerja tu, budak tu tak boleh. Sebenarnya kadang-kadang boleh capai TP 4 langsung. Tapi macam yang saya cakap ni darjah 3 kan. Darjah 3 yang ni. Jadi kalau kita tengok budak memang lisan ada yang boleh bercakap. Tapi dia boleh bercakap tapi dia tulis tu tulis pun besar-besar nombor. Kalau boleh saya kata tadi, kita boleh nilai budak dengan berbagai cara. Mungkin budak tu tak boleh nulis, kita ambil secara lisan pun boleh dinilai. Okey, kita nak bagi TP berapa tu? Tengok dengan standard prestasi tadi berapa. Kita kena rujuk standard prestasi. Kalau macam dia yelah sebab dia darjah 3 kan, bila dah tambah apa semua kan. Dia kita memang kat situ boleh nampak. Kan, lepas tu bertulis pula macam slow kan. Kita nilai dia secara lisan. Dan kena ingat sekarang ni secara berterusan, murid yang tidak hadir ataupun contoh macam saya bermasalah, murid yang tidur, saya tanya juga pada pegawai tu, tetap kita kena nilai dia. Walaupun kita tak boleh buat hari ni, kita kena nilai hari berikutnya. Tetap kena ada penilaian TP yang kita kena beri ke murid berkenaan. Okeylah, kalau kata tajuk yang belajar tu kan, tajuk nombor katakan kata budak tu dia tak tidur kan dalam kita dah habis tajuk yang tu, kita mungkin tajuk kemainan lain pula. Jadi awak bagi tahap apa? TP apa? TP 1, 2. Masa PPD cakap kita tetap kena nilai juga budak tu dengan tajuk tu. Buatlah secara lisan ke apa ke yang bersesuaian. Yang boleh kita nilai dia. Betul, memang kita nak bagi TP tapi kita nak bagi TP berapa? Pegawai kena masalah kena rujuk standard prestasi tu berapa yang boleh buat. Dia kan ada dekat standard prestasi. Kita kena rujuk. Maknanya dekat ujung tu dia ada tulis. Okey, kalau kita tanya dia, dia boleh jawab. Apa dia punya TP? Kalau dia kata dia boleh menerang, apa TP dia? Dia dah tulis dah pada DSKP tu, dia dah ada dah. Kalau dia jawab gini, apa dia TP dia berapa? Kalau dia jawab gini, apa TP dia? Sebab benda tu TP tu dah diberi. Maknanya sekarang ni memanglah kita maknanya kerja kita tu kan, bayangkanlah kita nak tengok budak tu seseorang macam tu, faham tak? Dan masa kita ngajar tu kadang-kadang kita tak sempat tau. Memang kita, tapi kita boleh dah kita dah ambil dah dia tu. Mungkin kita boleh ambil masa lain lah nak tengok benda tu. Sebab benda ni kita nak buat macam, yelah nak bagi TP tu kan. Kalau macam kita nak rekod tadi tu memang kita boleh buat juga kata tu kita ambil dulu secara overall dulu tu memang boleh. Cuma masalah sekarang ni ada 2-3 orang yang bermasalah tu, kita nak bagi tu kerana pening tau nak bagi TP 1 ke dia ke TP 2 ke. Nampak macam dia boleh tulis. Lepas tu bila kita tanya ni tambah macam mana ni? Kan? Tu macam ambil masa sikit lah. Tu masalah kita bila nak bagi TP ni sebenarnya. Memang betul berterusan. Kan benda tu. Tak apalah saya nak tahu tu je lah. Bila budak yang dia salin je, lepas tu cakap pun tak nak cakap. Kita tanya, ada pula tu yang jenis banyak bercakap tapi buatnya tak ada benda pada buku. Tu macam-macam budak ni kan. Itu yang saya ngajar sekarang darjah 3 ni 2 kelas sekarang ni. Tu saya nak tahulah. Okeylah, tak apalah. Okey, contoh macam ni kan, kita dah bagi satu soalan, contoh je lah ni kongsi je, kita bagi satu soalan dekat depan kan. Lepas tu budak tu buat pada whiteboard. Masa dia buat kat whiteboard tu kita pusing. Masa kita pusing tu kita boleh tanya dia. Kita kan dah ada, okey kalau dia boleh buat TP berapa? Contoh dia tak boleh buat, kita tanya dia, kita soal dia. Macam budak saya seorang, Muizuddin tu. Kalau kita ikut, kau tengok ke dia tu memang dia malas sangat menulis. Walaupun kita bagi apa-apa tapi bila saya tanya dia, dia akan jawab. Jawapan dia betul. Maknanya dia dapat TP yang kita nak tu. Masa kita pusing, kita bagi satu soalan kita pusing. Masa-masa tu pun kita dah boleh dah nilai dia sebenarnya. Kita buatlah dalam tu lisan, catat sikit dekat situ kan kita catatlah lisan. Ataupun bertulis. Sebab dia ada cara dia kan. Sekarang ni dah ada 3. Saya rasa sekarang ni cerah sikit lah cara nak buat kan. Kalau yang sebelum ni saya rasa saya salah saya buat. Bila dah ada ni rasa macam
cerah sikit lah, tahulah macam mana. Kalau tak saya hentam je sebelum ni. Tak faham lagi sebelum ni. Betul tu Rabiah. Okey, KP boleh sambung lah. Okey, saya baru nak share DXKP tadi. Ada tak DXKP tu? Tapi saya rasa tak ada apa kan. Tadi saya ada penjelasan lah tentang DXKP tadi. Kita, maknanya saya nampak lah DXKP ni sentiasa kena ada dengan kita lah. Kena ada, kena print lah. Ataupun Betul tu. kalau rajin kena buka, hari-hari kena buka laptop. Tengok DXKP tu kan. Kalau ikut PBD tu dia print masuk kelas. Apa kata kita print satu, lepas tu kita hantar photostat. Boleh bawa masuk sentiasa kat kelas ni, boleh bawa ni. Saya rasa kena rujuk ni sebab saya pun dalam kelas pun sekarang ni bila saya ngajar, saya buka juga handphone tengok apa kemahiran tu. Jadi nak ambil masa juga kalau kita asyik nak buka handphonenya. Rasa kalau kena senang, saya rasa kena print lah. Kena print 2 dalam 1 lah. Okay, masa kena print lah sebab memang saya dalam kelas pun memang buka handphone tengok kan sebab kita tak ingat kan. Baik, di screen tu saya share DXKP untuk tajuk uang. Jadi situ. Cuba lihat tajuk. Saha. Ya, saya. Kalau kita tengok RPT contoh tuan 5 kan. Dalam RPT tu dia letak dekat tepi tu. Cuma sekarang ni kita selama ni kita biarkan sahaja. Kita tak rujuk. Tak semua RPT ada. Saya tak tahulah tapi RPT tahun 5, tahun 6 ada. Standard prestasi dia letak kat sebelah dah dekat RPT. Maknanya kita RPT tu dah ada dah. Ya betul. Selama ni tak tahu pengguna benda tu sebenarnya. Selama ni kita buat je aktiviti mentah-mentah lah ELPH. Kita tik-tik-tik kita tulis je. Kita tak tengok pun. Saya lah mengakui kelemahan saya. Saya tak tengok pun. Asalkan contoh tajuk bunda tu, oh budak ni pandai saya nak bagi 5, 6 lah. Sedangkan tajuk bunda tu sampai TP3 je. Kelemahan diri tak pernah. Betul, sebenarnya senang je. Rujuk pada RPT je, dah ada dah semua. Pada RPT tu semua dah ada TP. Kita berdasarkan pada RPT je. Tak, semua di RPT dah ada dah. Contoh nak tengok RPT tahun apa ni? Tahun 5? Tahun 5, tahun 5. Cuba buka tahun 5. Tahun 5 lah. Buka tahun 5. Satu TP dia sebelah. Tak nampak? Tak ada. Dia punya TP dia. Bukan tak buka pun. Tak buka masih lagi muka surat depan, masih lagi nama file. Oh ya ke? Ya, saya share online lah. Okey, dapat tak? Yang ni tahun 5. Okey. Baik, operasi. Baik, contohnya ambil tajuk. Sekarang ni tajuk apa sekarang ni? Tahun 5. Cikgu Saha, untuk maklumat tahun 5 kita guna RPT modular. Tapi dia punya standard kandungan sama je rasanya. Tapi kalau sebab tu Cikgu Saha nampak 1.6 kejap 2.2 sebab dia menggabungkan operasi yang sama. Tapi boleh je rujuk TP kat tepi tu. TP, maknanya semua dia ada TP kat tepi kan? Semua ada TP. Ya, cuba tengok. Tu ada. Operasi asas wang 2 je kan? 2 je. Jadi sekarang ni saya nampak kita ni cuma cara nak menilai, nak letak TP tu lah masalah sikit lah. Nak letak TP berapa tu lah. Situ masalah sikit. Sekarang ni sebelum ni kan dia kata kalau TP 1 kita kena buat program intervensi. Ya. Sekarang ni cuba tengok sekarang ni.
Cikgu Sahar dah tutup dah. Kalau kita tengok tadi, yang membaca tu satu je TP dia. Paling tinggi. Betul. Macam mana Ros? Macam ni, sebenarnya saya tak sampai lagi, saya nak terangkan sikit ni, nak isi borang macam mana lepas tu nak terangkan program intervensi. Saya nak habiskan Cikgu Sahar sampai, lepas tu baru saya sambung, boleh tak? Okey, baik. Saya teruskanlah kepada seterusnya kita pergi pada intervensi. Okey. Selepas kita ada masalah murid tadi dapat TP1, TP2, jadi kita kena buat intervensi. Dalam intervensi lah kita mungkin ada yang sempat, ada tak sempat sebab murid kita ramai, 40 orang contohnya. Jadi kita nak tumpukan kepada 5-6 orang yang murid yang lemah ni. Jadi situ ada masalah sikit lah. Kalau ikutkan dia punya jadual intervensi, sebenarnya dia ada tempoh masa. Contohnya intervensi untuk murid nama Ahmad ni dari Mac hingga Julai. Okey, tu tempoh intervensi dia. Adakah kita nak ikut tempoh intervensi tu ataupun kita nak intervensi dia dalam masa tu juga? Kalau ikut jadual yang kita hantar biasanya ke PPD kan, dia nak intervensi tu tempoh masa tu ada. Ke macam mana pendapat semua? Sebab setahu saya tempoh kalau kita buat laporan dalam laporan dokumentasi ke, kita ada tempoh masa untuk intervensi ni. Ataupun kita nak intervensi dalam masa seminggu tu supaya dia dapat. Dan intervensi ni pelbagai caranya macam-macam kita bincang tadi lah. Sama ada atas kertas ke, ataupun soalan ke, ataupun di whiteboard ke, ataupun pergi tanya individu, tanya soalan lisan ke dan sebagainya lah. Cuma tempoh masa tu, intervensi yang kita nak buat tu adakah tempoh masa ataupun dalam minggu tu juga kita nak dapatkan murid tu. Macam mana pendapat? Saya sebenarnya nak share bahan intervensi ni. Tapi saya kena mula daripada awal sikit. Okey, tak apa, boleh share. Okay, bukan, saya nak share daripada borang kepada program intervensi. Okey. Sebab tu saya nak habiskan Cikgu Sahar dulu. Boleh? Sekarang kita dah masuk intervensi lah. Sebab saya nak menambah baik sikit pasal borang yang TP tadi. Okey, boleh. Terima kasih. Teruskan. Tak apa, Rosina masuk terus, tak apa. Boleh, sebab saya nak share sikit bahan lah. Yelah, masa tu catat untuk intervensi. Tapi sebelum intervensi tu saya balik kepada borang TP tadi, boleh tak saya nak share bahan saya? Boleh? Boleh. Boleh. Boleh Cikgu Sahar saya sambung sini ke? Cikgu Sahar ada lagi ke? Tak ada dah. Sekarang ni dah semua dah bahasan dah habis dah. Cuma sekarang ni kita bincang intervensi lah. Saya mula ya, boleh? Boleh. Kalau kita tengok isu PPD sekarang ni, kita nak isi borang ni. Kejap, cari borang. Sorry. Tak ada lagi Sorry, tertutup. Okay. Problem nak send dulu. Esok Apa bukan malam ni last? Esok lah 20. 19 pukul 12. Ya dah. Dah. Saya share sikit borang ni lah contoh ya. Nampak tak? Nampak ni saya nak share. Yang ni kosong sebab saya dah print. Jadi ni kosong lah. Ambil ruangan yang senang sikit. Contoh masa dah waktu ni tak tu lagi. Okey.
Kalau nak tengok tajuk nombor ni tahun 5 ni dia panjang sikit. Sebab tu tadi saya kata kena catatkan ni. Okey, selepas cikgu catat, cikgu perasan tak yang warna merah ni? Ni. Mungkin 2.1 ni pecahan. Murid boleh baca dah sampai TP2, TP3. Mungkin cikgu ada tulis 3, 4. Ini pun saya tak pasti sampai TP berapa. Ni contoh dah saja ya. Cikgu saya tulis yang contoh saja. Ni kita dah masukkan. Yang belakang ni biasa 2.4 ni soalan masalah. Okay, cikgu dah siap dah tulis ni semua. Nanti kita nak masukkan TP ni ke dalam borang template. Yang ni cikgu nampak tak? Cikgu tulis 3, 4, 4, 3, 3. Cikgu jangan buat sesekali purata. Kita tak boleh buat purata kerana setiap kemahiran ni dia tak sama TP dia. Ada 3, ada 4, ada yang sampai 2 sahaja. Jadi cikgu jangan tulis purata dekat bahagian R ni. Ini kita kena buat pertimbangan profesional kita. Cikgu tahu kan pertimbangan profesional tu macam mana kan? Jadi cikgu letak dekat sini. Apa pertimbangan profesional cikgu? Mungkin budak ni layak. Kalau cikgu buka dekat standard prestasi, cikgu boleh baca dekat TP keseluruhan, ada dekat situ. Kalau nak membantu kita nak buat pertimbangan profesional. Cikgu kena isi kat sini. Setiap murid lah. Cikgu jangan buat 3 tambah 4 tambah ni bahagi dengan 7 kolom, tak boleh. Sebab ada yang sampai TP 2 je, ada sampai 5 je, tak boleh. Macam tu. Ni PPD besar. Makna salah kalau kita kira sebagai purata. Kita kena buat pertimbangan profesional. Macam tu. Jelas tak? Jelas kan? Jelas. Lepas tu kalau kita tengok dekat rekod perkembangan pelajaran tu, rekod perkembangan, perasan tak tajuk nombor tu terlalu meluas. Dalam tajuk nombor, ada wang, ada pecahan, betul? Tu tajuk nombor. Dekat situ kita kena gabungkan 3. Kat situ boleh kira kita kena buat pertimbangan lagi sekali untuk masuk dekat situ. Contohnya kalau macam ni kan, tajuk yang 2 ni kita tak habis lagi, tak sampai pun lagi, kita dah sampai sini dah. Tapi kita nak rekodkan. Ni boleh kita buat pertimbangan sampai sini je. Mungkin 4, nanti bila dah sampai hujung tahun kita dah habis, kita buat pertimbangan semula, dah habis tajuk ni, kita buat pertimbangan sekali, mungkin murid ni akan dapat 5. Kita boleh buat pertimbangan profesional ni setakat kemahiran kita dah ajar. Bukan kena semua baru buat. Sebab kita nak rekod pertengahan tahun. Okey, faham tak? Boleh. Semua boleh ni? Kalau semua dah boleh, lepas tu saya pergi kepada sesi lagi satu. Okey, ni ialah, pernah tengok tak? Kalau cikgu tahun 6 dia pernah tengok ni. Pelan intervensi ni. Cikgu tahun 6 mungkin pernah tengok ni. Zaman-zaman Suzana itu ada ni. Tapi kita ubah suai. Saya tak nak dah buat rock course ni macam yang tulah ikan tu macam susah sikit lah. Jadi kita dah bincang dengan beberapa KP, API, kita buat macam ni. Untuk TP1, nanti murid yang dapat TP1, cikgu masukkan nama di sini, cikgu isi masalah. Okey, kita ada 2 borang. Nanti borang ni tak perlu tarik, sebenarnya kita boleh perbanyakkan. Cikgu perbanyakkan, kita tulis tangan je. Tak perlu ditarik. Sebab kita kalau boleh lepas dia mengajar, kita tulis terus budak ibu masalah ni. Apa masalah dia tak lepas. Ataupun cikgu habiskan satu topik dulu, baru cikgu buat pun boleh, satu kemahiran ke, kita tak perlu tunggu lama-lama. Lupa saya nak beritahu ya. Program intervensi ni dijalankan oleh guru mata pelajaran di dalam kelas. Intervensi ni guru mata pelajaran di dalam kelas, tak perlu tunggu sehingga pertengahan tahun. Habis je kemahiran tersebut, cikgu dah boleh buat plan intervensi. Kalau lagi cepat, lagi bagus. Ni borang dia saya buat untuk matematik TP1 kalau ada, TP2. Untuk lebih jelas saya taiklah sikit tadi supaya cikgu nampak. Ni matematik. Nampak tak ni? Kau tak nampak pula? Nampak. Yang ni dapatan daripada dengan pegawai PPD. Jadi saya olah dia bagi contoh BS, saya bagilah untuk TP2. Okey, matematik.
Okey, nama murid ada 2 orang. Dia dapat TP2 contohnya. Nanti cikgu buatlah macam ni. Tak payah tarik tulis tangan je. Sebab ni kita kena rekod, kita kena simpan sendiri. Nanti kalau ada orang masuk tanya, kita ada maklumat ni. Okey, contohnya ada 2 orang. Masalah dia, tajuk tambahlah ni, tidak boleh menambah dengan mengumpul semula. Okey, jadi masalah lain daripada segi kehadiran. Murid ni selalu tak datang. Jadi susahlah kita nak mengajar. Masalah lainnya mungkin COVID, ada kena kuarantin, jadi lama tak datang sekolah. Lepas tu mungkin juga budak ni bermasalah tidur dalam kelas, sebab tu tak lepas pun TP2. Cikgu tulislah apa masalah. Tak semesti sampai 4, 1, 2, 3 masalah pun dah cukup 1, 2. Tulis nama. Lepas tu ni kita kena buat. Ada berapa orang murid tu? 2. Lepas tu kemahiran tu macam mana kemahiran dia? Ni kemahiran tu ni masalah tadi. Kemahiran yang pertama saya tulis. Tak boleh menambah muka semula. Kemahiran berapa tu? Saya pun lupa ya. Kalau tambah 1.3 kot. Macam tu. Maknanya contoh TP2 kan. Dia ni TP2. Kemahiran 1, kemahiran 2, kemahiran 3. Maknanya kita kena ni lah. Kalau ada budak dapat TP1, TP2 untuk kemahiran kita catat tu. Habis yang macam yang tadi tu yang ada kemahiran sampai 2 je. Itulah saya cakap, kalau dah kemahiran dia sampai 2, cikgu tak payahlah kata dia tak lepas sebab sampai 2 je. Tu saya nak beritahu. Maknanya dia sampai TP sampai TP berapa yang kita perlu adakan intervensi bila dia dapat 1 dan 2? Dia dapat. Contohnya kita boleh juga buat program intervensi ni, habis satu tajuk tu tambah ke kita buat, kita tengok yang keseluruhan tu pun boleh juga. Ataupun kalau kemahiran tu kita rasa budak tak boleh buat, kita boleh buat program intervensi ni sebab budak tak ramai yang dapat ni, mungkin 1-2 orang je dalam kelas kita tu. Okey tak? Lepas tu berdasarkan bahagian R tu. Yang mana? Contoh macam ni kan, kemahiran kan banyak-banyak kemahiran kan. Okey, yang tu kemahiran dia dapat ni. Pertimbangan profesional kita. Pun boleh juga cikgu buat, cikgu gabungkan semua. Tapi kalau kita buat sebagai R tu banyak sangat kemahiran. Sebab contohnya ni, okey, kalau kita tengok pada kemahiran tu kan, contohlah dia katakan budak tu kan dapat kan 1, 2, 3. Sebenarnya dia kalau ikutkan situ kan macam kemahiran dia kan macam rendah je kan. Berarti dia rendah, tetapi kalau kita tengok pada DSTP itu adalah kemahiran tertinggi. Yang tu kalau itu dah kemahiran tertinggi, dia bukan tak melepasi. Jadi kita boleh je buat, sebab dia kata bergantung kepada kita nak buat. Kita nak buat ikut kemahiran boleh, nak ikut topik pun boleh. Jangan pula kita ada budak TP2, kita tak nak buat intervensi, kita letak 3. Tu tak boleh lah macam tu. Ni cikgu tahu buat kan. Kawan kita tadi 2 orang, plannya nak buatnya, saya nak buat menambah dengan berbagai strategi. Maknanya mungkin strategi yang saya guna tu budak tak faham, saya ubah strategi lain. Tempoh masa ni tadi yang Cikgu Sahar cakap tadi, tempoh masa nak buat 2 minggu je. Cek dia murid dapat menambah 3 daripada 5 soalan dengan betul. Maknanya bila kita boleh je guna whiteboard ke, kertas ke, apalah. Waktu dalam kelas pun boleh buat, di luar kelas pun boleh. Cikgu kena pandai-pandai lah ambil masa dalam kelas tu nak bagi dia orang melepasi tajuk ni. Jadi kita senarai semak kita, bila kita bagi soalan tu, seorang dapat 4, seorang dapat 2. Jadi seorang lagi murid tidak melepasi. Jadi kita sambung di bawah ni pula tulis 1. Bagaimana nak lepas. Kalau tak lepas juga, jadi kalau tak lepas juga nak macam mana? Jadi murid yang tak lepas juga ni kita akan masukkan dia dalam program pertengahan tahun. Sebab itulah tadi kita kena bezakan plan intervensi dengan program. Selepas pertengahan tahun ni kalau kita rekod nanti, kalau masih ada TP1, TP2 tu, panitia kita kena buat program. Maknanya program ni kita boleh gabungkan dengan kelas-kelas lain. Macam yang BM ada program bacalah, macam tu. Jadi matematik pun kena buat. Ada tak cikgu-cikgu lain nak tanya?
Cikgu Niza, Siti Zawahir, Siti Fadilah. Siti semua Siti lah. Siapa nak tanya? Nah, Hmm. macam kelas saya ajar kan, ada contoh 2AQ tu ada 2 orang pergi pemulihan. Jadinya kalau ikut kemahiran kita ajar dalam kelas, dia tak, memang tak ikut lah. Dia selalu pergi pemulihan. Macam mana kita tu Itu dah saya. Ha. Orang lain, pendapat orang lain macam mana ya? Kalau yang kemahiran yang budak pergi pemulihan macam mana? Sebab dia tak belajar dalam kelas kan? Sebab kalau ikut macam saya nilai bila saya panggil dia, bila kebetulan jadual tu tak bertembung pemulihan, bila saya panggil dia memanglah level dia tu memang dia tak boleh lah. Contoh tolak mengumpul semula tu kan. Memang dia tak boleh. Sebab dia belajar macam basic lah, macam tolak yang tak kumpul semula tu dia boleh. Macam tu. Jadi kalau ikut tak samalah kemahiran dengan budak lain Setakat tu lah yang murid pemulihan tu lah yang dia pergi memang basic lah. Maknanya rekod dia tipi rendah lah ya? Fizah ada rekod lain tak Fizah? Kita catat sikit budak tu budak pemulihan nak. Fizah macam mana Fizah? Macam baru ni masa yang JPN datang kan saya wakil untuk guru mata pelajaran guru kelas. Okey guru jadi kelas. saya tunjuklah yang saya print borang transit tu. Jadi adalah catatan saya tulis, dia tanya kenapa yang ni macam kan kita buat TOV ETR dia kan. Jadi kenapa yang ni buat macam ETR dia tu rendah, dia kata gitu kan. Lepas tu saya pun tunjuk ujung tu saya tulis dengan pensel lah pemulihan 2 orang. Macam tu. Jadi dia pergi pemulihan, jadi dia tak ikutlah apa dia belajar macam murid lain yang tak pergi pemulihan tu. Kita ikutlah RPT. Macam dia pergi pemulihan tu. Saya tak boleh nak tu. Cuma bila balik kelas saya tanya memanglah dia tak boleh ikutlah kemahiran yang contoh tolak yang saya kata tadi. Contoh lah. Macam tu. Yelah sebabnya rekod kita kena buat rekod semua kan? Itulah saya masalah lah bagi tu. Macam mana? Kalau untuk yang murid pemulihan adalah 2 orang. Tapi hari tu Fiza kata murid tu macam boleh tak payah pemulihan. Tapi kalau yang tolak tu boleh. Tapi bila yang tu memang masalah lambat lah. Macam tu. Kalau dia dah tak boleh sampai TP1, kita rekod TP1, TP2 lah. Tapi dia bila tapi program intervensi nanti mungkin program intervensi dia mungkin pemulihan yang buat, bukan Siti dalam kelas. Sebabnya saya nak cakap macam saya ingat murid tu dia bukan penuh masa dengan saya. Dia ada juga masa bersama dengan guru dalam kelas. Saya tak ambil diorang ikut semua masa matematik tu. Yelah masa dia tak pergi pemulihan, saya cubalah suruh dia buka aktiviti. Maknanya saya panggil kat meja saya, contohlah 2AQ tu. Mak Amirul Ashraf dengan siapa? Anis. Jadi bila saya cuba, kalau yang tu dia boleh. Maknanya beri soalan yang tu lah. Macam kalau ikut topik darjah 2, contoh tolak mengumpul semula tu yang kan ada berturut-turut, tolak kita pergi 3, macam 900, tolak 300, tolak 200. Kalau yang tanpa kumpul semula dia boleh ikut. Yang simple-simple lah kita bagi. Tapi kalau nak ikut dengan kemahiran tahun 2 tu, dia tak boleh. Jadi tengok bila saya compare dia punya TOV tu macam TOV dia tu lah ada TOV dia 2, jadi kita memang ETR dia pun saya buat 2 lah. Kalau yang itu pun saya buat 2. Saya tak pergi 3 lah. Macam tu. Jadi bila untuk penilaian sekarang untuk penilaian tahun tu, jadi saya masalah ni nak dia pergi dia punya tu, TP dia tu. Okey, kalau macam ni boleh tak? Siti dah bagi contoh dia kan. Contoh dia kan. Contoh dia dapat 1-2 je kan, memang tak boleh lebih kan. Lepas tu dalam program intervensi tu Siti ada buat juga kan. Contoh Siti katalah tak bagi buat intervensi, lepas tu catat situ dengan kerjasama pemulihan.
Dekat intervensi tu. Program tu maknanya program intervensi tu dengan kerjasama pemulihan. Boleh macam tu? Hafizah, boleh Hafizah? Ya, boleh sebab budak tu dihantar ke pemulihan kan. Tapi tak apa, macam apa? Yelah, Macam Anis tu. Ha? Yang Anis kelas kat Siti tu, Anis tu dia budak tu dia pandai tapi dia sengau. Dia sumbing kan. Dia suara dia sengau. Sebutan dia tak jelas. Ya, memanglah tu Kalau tak ada permainan masalah asas yang tu. dia memang masak. Yelah, dia memang tak ada masalah macam tu. Tapi untuk kemahiran macam sekarang bila saya panggil, betulan tak bertembung, dia tak kemuliaan, ada waktu matematik dengan saya cubalah panggil buat buku aktiviti, memang dia macam tak boleh ikut yang kemahiran darjah 2 tu. Level darjah 2 tu. Bila tak boleh bagi level yang dia tak boleh lah, ikut yang dia tak boleh lah. TP yang TP tahap dia je lah. Tapi itulah kan kita kena bukan kena tengok juga dia punya TOV dia tak lepas ke? Siti. Ya? Ini tengah tahun. Kita punya TOV tu nilai mula, ETR tu target kita hujung tahun. Jangan sebab kita dah target 4, kita letak 4 budak sekarang. Tak boleh sebab ni baru pertengahan tahun, tajuk pun tak habis lagi, kemahiran pun banyak tak habis. Jadi kita bubuh yang sepatutnya lah. Yelah, bila saya ada setengah saya tengok. Nah, setengah saya tengok memang kalau tengok, yelah saya tengok kadang ada budak yang sekarang saya nilai kalau ikut dia punya TOV lah, nilai mula dia macam cikgu tu letak 4. Sedangkan saya tengok dia tak, memang 2 tu pun contoh nak bagi 3 tu pun kita kena tu jugalah tengok dia punya tu. Tak macam apa. Kita baru pertengahan tahun ni. Kita cuba. Bagi saya lah pendapat saya. TOV kita tahun lepas tu saya rasa macam kita punya tu macam tak boleh guna pakai. Sebab tahun lepas kita main letak, kita tak faham lagi. Ya betul. Lah, kan? Jadi saya rasa kita tak payah guna pakai. Kalau ikut kelas saya kan ada dapat 5, ada dapat 4, ada dapat 3. Sedangkan benda tu tak sampai pun 3. Tak sampai pun 4 kan. Jadi kita abaikan yang tu. Kita tak payah berpandu kan. Kita ikut yang kita dah tahu ikut TP. Ya. Saya rasa macam tu. Sebab kita tak tahu cara yang sebenar tahun lepas kan. Yalah. Jadi kita anggap semua cikgu tak tahu. Jadi main kita letak atas kata orang tu yang penilaian R kita. Saya rasalah kita berdasarkan penilaian R kita. Kita tengok dia ni, kita boleh bagilah dia. Sedangkan dia sepatutnya tak boleh. TP tu sampai 3 je, tapi kita tengok dia macam pandai dan kelas kita bagi dia 4. Sedangkan dalam tu patutnya 3 je yang paling tinggi. Jadi itulah saya rasa, jadi kita tak payah bergantung pada yang kita tengok yang kita TOV kita tu. Cadangan saya lah, tak tahulah betul ke tidak pandangan saya. Yelah, betul lah tu sebab saya pun rasa macam TOV tahun lepas tu tinggi lah bila compare dengan bila dah tahu TP ni ada. Kita macam Rosina kata apa, bunda itu bila tanya saya memanglah kita bunda ni kita rasa susah kita buat tu kan. Kalau siapa yang boleh kita buat 5. Sedangkan benda tu sampai 3 je bunda macam tu. Yalah, saya betul lah. Cikgu Sahak ada 10 minit lagi. Okey baik. Saya rasa letak dulu TP tu, letak dulu yang ikut semasa lah. Kalau dua-dua lah letak dulu. Tak payah kita fikirkan yang dia dapat berapa asalnya. Betul tak? Okey? Boleh. Okey baik. Saya rasa untuk pembincangan intervensi tadi dah menyeluruh. Terima kasih Cikgu Rosina. Minta kongsi dia punya borang tadi. Boleh tak? Kongsi. Boleh. Saya hantar kat Telegram. Okey baik. Jadi kita boleh guna pakai laporan tu semua daripada PPD kan. Hari tu memang cadangan macam tu. Jadi Rosina telah menambah baik. Terima kasih. Jadi saya pergi pada isu seterusnya lah. Isu seterusnya ialah TMK dalam matematik. Jadi minta Lias komen sikit. Bagi info sikit tentang TMK. Okay, Assalamualaikum. Kita dah bagi dah penerangan kepada KP, patut KP bagi.
Dan untuk lebih jelas saya rasa ya ketua lah ketua. Okey. Untuk TMK seperti yang saya sudah maklum kepada semua KP berkenaan dengan mata pelajaran TMK. Okey, untuk tahun ni mata pelajaran TMK tahun 6 tu adalah merupakan tahun terakhir. Jadinya selepas ni TMK tu masih ada lagi, tapi dijumukkan dan dimasukkan sebagai mata pelajaran tambahan untuk setiap subjek. Okey, untuk setiap subjek. Jadi sekarang ni cikgu kena cakna bahawa TMK tu ada dalam matematik juga. Okey, macam mana kita tahu kita ni kena ajar TMK atau tidak? Okey, dalam bahagian kurikulum saya ada bagi link kan dalam Cikgu Zah ada post link dalam panitia. Okey, BBK tu, okey, dalam tu ada modul tambahan untuk TMK. Saya ambil contoh untuk tahun 3 dalam mata pelajaran matematik tahun 3, tajuk TMK tu sebenarnya ada dalam subtopik, tak silap saya, dalam tajuk pengurusan data. Jadi cikgu tahun 3 nanti waktu cikgu mengajar tajuk data tu, cikgu masukkan elemen TMK sekali dalam pengajaran cikgu. Okey, faham tak? Okey, jadinya bukan semua subtopik yang akan kita ajar TMK, ada berapa saja. Yang saya perasan untuk tahun 3 tu hanya tajuk tu saja. Okey, dan kalau cikgu buka yang link yang cikgu dapat tu, yang bawah PPK tu, modul yang diberikan setakat ni hanya tahun 1, tahun 2, tahun 3. Sedangkan untuk tahun ni sepatutnya dia dah bagi sampai tahun 5. Sebabnya modul ni berdasarkan semakan 2017. Kalau ikutkan semakan tu 2017, kita sekarang ni semua dah tahun 5 lah, yang semua seliber terbaru tahun 5. Tahun depan tahun 6. Jadinya untuk tahun 4, tahun 5 tu tak ada lagi dalam bahagian kurikulum tu. Jadinya yang tu kita tunggu dan lihat lah sama ada dia akan masuk tak lama lagi ataupun cikgu tengok macam mana. Tu saja yang boleh saya kongsi lah. Sebabnya saya rasa bahan tu semua dah ada dalam grup panitia. Okay, untuk tahun 1 dan tahun 2 pun cikgu boleh cek lah. Dan kalau cikgu masih ingat lagi, benda ni saya rasa semua yang ada ni semuanya orang lama. Jadinya kita pernah diberi taklimat berkenaan TMK dalam mata pelajaran ni oleh Cikgu Din daripada SK Berserah. Tak silap saya pada tahun 2018 lah berkenaan dengan TMK dalam mata pelajaran. Cuma mungkin kita terlepas pandang dan benda tu mungkin kita tak perasan bahawa sebenarnya kita masih lagi kena masukkan mata pelajaran TMK tu dalam mata pelajaran matematik. Okay, itu saja kot yang boleh saya kongsi kot. Okey, baik. Terima kasih pada Cikgu Lias. Jadi saya rasa ada satu lagi. Ada lagi tak, Lias? Rasa tak ada kot, sebabnya dah dekat 3.30 lah kot. Saya nak tunjuk slide pun takutkan lebih basa pula, sedangkan kita dah kongsi bahan dekat panitia. Cuma siapa-siapa yang rasa nak tanya tu boleh PM lah. Okey, boleh PM Baik. Okey, terima kasih. Jadi saya sebelum tu ada satu lagi nak bagi tahu, jangan lupa pelaporan PBD. Tadi Cikgu Rusina dah info sekali lagi dalam grup KP pertengah tahun, tahap 1 24 bulan 5. Maknanya termasuk saya sekali lah yang mengajar tahap 1, pelaporannya mesti disiapkan sebelum 24 bulan 5. Kalau lagi cepat lagi baik. Sebab pada 26 tu saya kena buat ulasan sikit lah untuk dihantar kepada bos PBD kita. Jadi ada lagi tak isu-isu lain yang berbangkit untuk dibincangkan ni? Rasa-rasa masa pun dah 3.25 dah. Boleh tak semua cikgu buka kamera ambil gambar laporan? Okey, buka gambar. Buka kamera masing-masing boleh tak? Sekejap je. Boleh. Jap. Make up dulu.
Cikgu saya ambil lah gambar. Cikgu semua ada. Okey, jap. Aniza. Okay. Fadilah. Sekejap, gambar saya tak keluar ni. Tak mau nak keluar. 4 minit lagi ada. Wabi. Okey, Siti. Screenshot lah, screenshot. Siti belum? Dah ada ke belum? Siti Fadilah. Tak pakai tudung. Oh, okey. Aduh, ambil je. Dah. Ambil je. Okey. Belum lagi. Seorang lagi. Seorang lagi. Cepat. Print screen Okey, saya sambil tu, saya rasa ada lagi tak idea ataupun nak cakap apa-apa lagi semua? Tak ada dah. Tak ada Jadi saya dengan ini minta maaf kalau apa sepanjang handle PSC kita ni ada sebuah kekurangan, dan terima kasih pada sahabat-sahabat semua kena bagi apa info, kemaslah semua. Itulah daripada saya. Ada jamuan sikit, jamuan secara online boleh ambil dia dah. Dah, saya punya bateri dah nak habis ni. Okey, Siti belum lagi ni. Lah, tadi dah pakai dah. Ih, mana dia? Ada dah dapat dah tadi. Okey, last. Okey, Lias seorang lagi. Lias sekali lagi, Lias. Okey, Lias. Siti Zawahir. Okey lah. Boleh Okey. Lias. Ya, dah Lias. Dah. Okey, terima kasih semua. Okeylah, tak apalah. Okey, Siti Zawahir seorang lagi. Ada. Rasa semua dah masuk dah tu. Okeylah, tak apalah. Okey, baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Okey, Mak Raya, Mak Zahir Batin. Baik. Okay, 3:30 meeting kita tamat. Okey, masih.